Hul Tommy, Faith. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hold to my faith. Hold to Ustaz. my face tu saya ada baca tu Tommy. Sihat ya Ustaz? Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat walafiat macam inilah. Memperbanyakkan pack yang satu. Sebenarnya Silakan. saya sebenarnya terpanggil masuk dalam live ni sebab nampak ajaran Sihab Muhammad Allah Muhammad tu kan. Saya sebenarnya nak bercerita pengalaman saya hampir terjebak dalam fahaman mereka ini. Menarik kita nak dengar cerita ni. So saya macam menggigil ni sebenarnya nak kongsi cerita ni. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan insyaAllah. Fadal. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya start mula berhijrah tahun lepas. Especially kuat nak balik ke jalan reda Allah ni since saya baru balik daripada umrah. So saya banyaklah yang eye-opening moment dekat sana yang Allah tunjukkan dekat saya. Alhamdulillah, syukur. Sebelum saya pergi umrah tu, saya ni tak adalah nak dibanggakan sangat. Tak adalah orang kata ilmu tu banyak. So saya pun mencari ilmu dengan pelbagai cara. Saya pergi majlis ilmu, pergi masjid, dengar kuliah, dengar YouTube channel, mana-mana yang ilmu yang saya nak belajar lah. Kiranya macam back to basic untuk awal-awalnya. So pada satu ketika tu ternampaklah satu posting dekat social media TikTok ni, which is tak tahulah saya nak panggil mereka ini adalah orang yang dipanggil ajaran ataupun fahaman sebenarnya. Sebab kalau ikutkan daripada pemahaman saya apa yang diorang sampaikan, diorang masih beriman, masih percaya kepada Allah itu dan masih berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's just like at the end of the penerangan tu Allah Muhammad itu Allah. Mungkin secara batinnya, mungkin sebenarnya itu adalah macam metafor bagi diorang tahu sebenarnya. Itu bagi pemahaman saya lah. So saya ada satu dia kalau keluar tu dia false. Okay. Saya terpanggil dekat satu posting dia ni untuk bertanya dekat dia sebab dia macam menarik, so inviting tau dia punya statement. Dia kata posting dia tu macam saya pun nampak ramai orang komen sebab dia macam golongan kumpulan diorang ni, diorang suka menggunakan metafor tau untuk menarik orang apa sebenarnya yang diorang nak sampaikan. Dia kiranya macam dia nak mengajak apa tu mengenal diri dan Nur Muhammad itu apa. So kiranya macam bila saya dengar dia kata jika kamu datang, statement dia macam ni. Jika kamu datang kepadaku dengan amalan, akan aku timbang satu persatu. Jika kamu datang kepadaku dengan something like that. Lepas tu at the end tu, jika kamu datang kepadaku dengan aku, itu adalah urusan aku dengan something like that. Saya kena cari balik. Saya tak tahu sama ada benda tu ada disebut dalam Quran ataupun apa-apa. So saya macam apa sebenarnya dia nak sampaikan? Something like macam very maksudnya permulaannya dia bagi satu benda yang kita tak faham tapi menarik untuk kita nak kaji. Macam tu. Menarik untuk saya. Macam baik lagi-lagi bagi orang yang macam baru kita nak mengenal agama kan, macam nak lagi apa orang kata macam this is something interesting. Dia macam wow, menarik, macam am I missing something? Macam tu lah. Saya di sini berkongsi bukan nak cakap, saya pun tak berani nak cakap diorang sesat, saya pun tak berani nak cakap saya betul. Cuma saya nak dapat pendapat daripada ustaz lah mengenai fahaman ini. Mungkin saya ada terlepas pandang sebab ada certain part tu yang saya boleh terima apa yang diorang cakap, which is saya pun mengaji, maksudnya saya pun belajar dengar daripada kuliah hadis apa semua tu. Memang ada betulnya juga yang mereka kena. Macam contoh saya nak cerita bila saya jumpa dengan hamba Allah ni, seorang ni sangat baik, very lembut percakapan. So dia kata sebelum datang kepada saya berserah kepada Allah. Kiranya macam kita adab nak menuntut ilmu, kosongkan segala-galanya. Maksudnya kita datang betul tu, konsep betul. Itulah dia kata kalau nak datang macam menuntut ilmu ni, datang so macam adab guru dengan anak murid lah, kiranya maksudnya macam tu. So dia kata jangan lihat kepada siapa yang menyampaikan, lihat kepada apa yang nak disampaikan. Okay, so saya pun macam saya pun datang macam berserah.
macam tak nak orang kata Itu bahaya kita tu. nak dia bahaya sebenarnya. Dia bahaya bagi yang tak ada basic, yang tak ada Yalah, tak ada. sebab macam ni, bila kita kata okey baik, kita pergi dalam keadaan berserah, maksudnya kita kosongkan diri kita. Salah tu. Kita sepatutnya sebelum nak jumpa seseorang ataupun nak dapatkan ilmu, kita kena ada pengetahuan baru kita boleh, sebab maksudnya basic pengetahuan baru kita boleh tahu orang ni betul ataupun tidak atau sebagainya kan. So kita kena pergi ke situ. Kita pergi jumpa, kalau kita ni saya mencelah sikit, saya minta maaf. Apa dia, kalau kita pergi jumpa, kalau kita nak dapatkan kereta yang bagus, kita akan pergi cari orang yang jual kereta kerana Betul, kita yang tahu faham. tentang, jadi kita dah ada ilmu yang mengatakan bahawa dia ni adalah seorang yang tahu. Dan kalau dia bagi tahu dekat kita, kita ni pergi tak kosong sangat lah, kita bukan bodoh sangat. Rasa macam tu. Tetapi kalau dia kata okey kita pergi ni, awak mesti berserah ataupun awak kena berserah, buka hati lah, maksudnya buka hati untuk nak dengar apa yang saya nak cakap ni lah. Yang tu bahaya tu. Sebab dia akan membawa implikasi yang seterusnya, iaitu jangan banyak bertanya. Seterusnya. Silakan teruskan. Konsepnya macam tu. Saya tak tahu, mungkin dia adalah ilmu tarikat ataupun makrifat yang mungkin saya pun saya sebenarnya orang kata kalau ikut level tu mungkin baru level 1 baru nak mengenal. Kalau macam contohnya saya nak mengikut fahaman itulah. So saya macam datang macam okey, saya nak mendengar sahaja. Itu niat saya, nak mendengar apa sebenarnya nak disampaikan. So permulaan tu saya jumpa dengan hamba Allah ni, dia sangat baik orangnya. Saya hormat dia. Mula-mula tu dia ada satu segmen yang macam Kak 7 titik dia panggil. Okay. Ustaz tahu ke pasal benda ni? Saya tahu, tak apa teruskan. So kiranya macam nak buka 7 titik ni, dia macam basic kepada macam mengenal diri kita, asal usul kita, siapa sebenarnya. Macam tu. And then towards the end tu nak relatekan macam benda tu adalah macam Nur Muhammad. Alam ini diciptakan disebabkan Nur Muhammad itu. Maksudnya macam tu lah. Maafkan saya kalau saya sampaikan salah. Tapi itu yang awak faham lah. Teruskan. So, 7 tu daripada, saya nak simplify 7 titik tu macam kita lahir daripada mana, daripada rahim ibu daripada mana kita daripada tanah, dan tanah tu daripada mana Adam dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Macam tu. So kiranya macam metafor orang ni adalah macam hidup seharian mereka ini, dia kena mengembalikan hak itu kepada hak Muhammad. Hak itu kepada hak Muhammad. Jadi macam ada satu dia macam niat khusus, like macam everyday sebelum nak mulakan sesuatu tu, dia niat yang macam atas hak Muhammad, saya serahkan segala urusan ini kepada Allah, macam tu lah. Saya pun tak faham sebab bila saya tanya kenapa kena macam tu, saya tak dapat jawapan yang orang kata solid answer yang that I should follow. Kenapa begitu? So lepas saya jumpa tu, saya balik Ustaz. Terus terang saya cakap, sebab saya alhamdulillah memang hari-hari saya akan pergi masjid. So bila saya balik tu, saya rasa berat sangat kepala. Saya 7 hari, seminggu tak pergi masjid sebab duk fikir benda ni. Saya takut macam, adakah saya salah selama ini? Macam tu. So saya macam, where should I start? Sebab saya macam, saya dah mungkin ke sini, tapi saya macam tak tahu, adakah saya kena patah balik? Adakah benda yang saya buat ni salah selama ini? Sebab kiranya macam saya faham yang macam nak nak belajar agama itu, nak bermula dengan kena mengenal Allah dulu. Betul tak? Pertama sekali, dalam nak balik kepada agama, sebelum kita nak kenal Allah, kita kena kenal guru dulu. Yang tu kita kena tahu. Kalau guru kita bukan daripada kalangan ahli ilmu, macam mana kita nak kenal Allah? Saya pun saya boleh katakan mungkin saya sedar awal di situ, sebab saya pun berjumpa mungkin, sebab orang yang saya jumpa ni dia ada guru dia lah, dia kata mungkin ada mursyid dia apa semua, which is saya tak dapat berjumpa. And then there's a one night tu dia share dekat saya yang ada sesi muzakarah. So kalau datang join, boleh datang join. And then ini saya tanyalah, muzakarah ni apa? Maaf saya tak tahulah istilah-istilah kan. Dekat muzakarah ni kita macam berkongsi apa masalah yang kita nak, kita kongsi semua. So saya pun macam datang sebab saya nak find out more. Faham tak? Daripada first perjumpaan tu, dan bila ada muzakarah, macam saya nak find out more. Sebab masa first session tu saya rasa macam
banyak benda yang saya blur lagi yang saya macam mungkin saya nak find out more kan, mungkin macam menarik. So saya pun pergilah teruskan. pergi muzakarah tu apa semua. Bila saya datang muzakarah tu, saya lagi double pening Ustaz. Lagi berat saya time tu. Saya rasa macam kenapa saya kat sini? Apa sebenarnya sesi perkongsian ini? Dan adalah a few dalam orang punya grup tu ceritalah pasal masalah diorang apa semua. Tapi saya tak jumpa penyelesaian kepada masalah diorang sebab at the end of the day tu diorang kata cuba cek balik Muhammad itu. Dia macam metafor lah. Cuba cek balik Muhammad itu. Awak pulangkan tak hak sepatutnya. Sebab tu apa yang hari-hari awak tu dia tak jadi. Apa yang awak plan semua tak jadi. Macam tu lah. Ini geng-geng law of attraction, law of new semua agak ni. Saya pun tak berani nak ni sebab saya pun tidak berilmu sangat. Mungkin fahaman mereka yang saya tak faham ke atau memang saya pun tak tahu. Wallahualam. So lepas tu saya balik tu saya lagi terus rasa berat. Saya menangis Ustaz, lillahi ta'ala. Saya menangis balik tu, saya terus solat taubat, saya terus solat hajat, macam ya Allah, tunjukkan saya jalan yang betul, jalan yang lurus. Kalaulah jalan ini betul untuk aku kembali kepadamu ya Allah, tunjukkanlah bahawa jalan ini betul. Kalau tidak ya Allah, jauhkanlah aku daripada benda ini. Alhamdulillah, lepas daripada saya solat hajat, saya banyak berserah diri kepada Allah, saya balik ke masjid, saya back to basic, balik semula, alhamdulillah saya keluar daripada situ. Alhamdulillah saya keluar daripada itu dan saya left the group sebab saya rasa macam perkongsian dalam group itu saya tidak faham satu sebab point dia macam ni tau. Kita nak belajar, kita tak boleh dapat satu benda tu dalam satu masa terus. So, dia kena selalu datang lah, kena selalu bertanya, kena selalu. Tapi bila kita kadang-kadang sebab kita nak fahamkan benda, so kita akan kena tanya straight forward sebenarnya. Betul. Itu kaedah yang kita belajar. Sebenarnya cuba bagi tahu betul-betul lah. Saya ni siapa? Roh ke yang awak maksudkan? Apa sebenarnya? Tak nak bagi tahu Ustaz. Saya macam apa salahnya bagi tahu? Lepas tu dia kata, grup ni kecil sebab biasalah kalau nak berada di jalan Allah itu tidak ramai. So yang banyaklah dalil-dalil yang digunakan, ayat-ayat Al-Quran kan dipetik begitu sahaja. Yalah Kak, sebab tu saya nak macam create awareness dekat sini. Nak berjumpa ataupun nak belajar, kenal pasti. Maksudnya macam make sure, macam Ustaz cakap tadi lah, make sure kalau nak jumpa siapa guru dia ataupun dia tu background dia macam mana. Lepas saya balik tu, saya terus tak tahu Allah tunjukkan saya jalan, terus buka YouTube, terus cari pasal Allah, Muhammad Allah ni, dan saya terjumpa video Ustaz Nur Darus bersidangkan dengan Sihab ni lah. Kat situ je saya terus macam Allahu Akbar, Masya Allah. Saya tu macam astagfirullah. Syok Ustaz Nur dengar kalau macam ni. Macam ya Allah ya Tuhan. Saya percaya ilmu makrifat itu ada yang secara batiniah itu. Tapi mungkin ada aliran sufi macam wali. Tapi diorang kadang-kadang menggunakan nama-nama itu. Seperti Syed Qadri Al-Qadrani. Maafkan saya kalau sebut ke? Qadir Jailani. Dan Tok Kenali. So diorang ambil petikan-petikan kata-kata itu dan menjadikan benda tu is like macam so believable untuk orang percaya. So, bagi sesiapa yang tak ada ilmu basic and then secara logik akal berfikir, orang akan macam betul lah. Saya tak tipu, saya pun mengaku saya macam tu. Bila saya dengar saya pun macam betul. Sangat bahaya sebenarnya. Sangat bahaya. Tapi inilah keadaan dia, iaitu ada satu istilah yang bagus yang sebenarnya terkena kepada semua ajaran yang bersifat batiniah ni, iaitu konsep mereka, if you can convince them, confuse them. Kalau kita tak berjaya untuk nak ajak dia, nak pergi jelas kat dia, bagi dia pening. Dan itulah yang berlaku. Bila orang rasa macam pening, dia rasa macam sampai dia tak tahu, sampai satu tahap dia dapat kesimpulan bahawa dia ni tak ada ilmu lah. Dia ni adalah bodoh lah. Jadi dia terpaksa tanpa ada kiri dan juga kanan, tak ada jalan pilihan kepada dia, terpaksa untuk mengambil satu-satunya tawaran yang ada, iaitu orang yang confusekan dia. Itu yang banyak berlaku. Kalau kita, bagus alhamdulillah sahabat kita ni dia masih lagi Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, dikekalkan hidayah kepada dia, sehingga dia masih lagi untuk berani bertanya tentang apa yang berlaku, bahkan dalam isu agama.
Dan inilah yang berlaku dalam isu agama sebenarnya. Kita perlu untuk bertanya. Agama memberikan jawapan. Sama ada kita puas hati atau tak puas hati, kita boleh mencari jawapan. Dan jawapan-jawapan itu disediakan oleh agama. Dan agama tak pernah larang kita bertanya. Tapi kalau ada satu grup, satu kumpulan, dia dah mula kata tak faham, hang memang tak faham bab ni, tapi hang kena datang lagi. Dan orang itu pula tak ada satu credibility untuk kita percaya kepada dia, baik kita tinggalkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat kita yang call ni hari ni, alhamdulillah, dan kita bersyukur banyak-banyak Allah Taala selamatkan kita daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng. Sesat ataupun tidak sesat, dia adalah salah satu daripada ajaran sesat dan telah difatwakan serta diwartakan di negeri Johor. Difatwakan, nak fatwa ni dia bukan boleh keluar pandangan ikut suka hati macam tu saja, tak. Dia perlukan pihak-pihak pakar dalam bahagian agama di negeri berkenaan yang disebut sebagai Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor. Mereka bersidang dan membincangkan fakta kes ini satu persatu. Dan apabila dibincangkan itu, mendapat kesimpulan bahawa apa yang dibawa oleh Suhaini Muhammad ini adalah ajaran-ajaran yang sesat dan telah diletakkan sebagai ajaran sesat, menyeleweng, bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Itu yang disebutkan di dalam fatwa negeri Johor. Satu Ustaz, maaf saya nak tambah sedikit. Saya rasa macam bila saya balik lepas muzakarah tu, saya jadi rasa macam geram. Sebab bila semua dah habis session untuk meluahkan apa masalah diorang, and then one of dia punya guru lah tanya saya, okay, why don't awak pula cerita awak punya apa yang awak alami sepanjang saya dengar awak baru balik umrah apa semua, dia kata macam tu lah. Rasa betul. Saya cuba menyampaikan daripada saya punya orang kata persepsi, point of view yang macam mana saya berusaha dan Allah tu tunjukkan jalan dan membuahkan hasil daripada usaha saya dan Allah jemput saya datang ke pergi umrah. Dan dia menidakkan usaha saya itu. So kiranya macam fahaman mereka ini, diorang kalau boleh tak ada perkataan usaha itu. Dia nak kita guna apa? Dia macam bukan kita, maksudnya jangan dia kiranya macam jangan ada wujud diri. Ustaz faham tak? Jangan ada rasa wujud diri sebab dah mengganggu proses itu sebab kita bukan kita. So macam dia menidakkan usaha. So macam jadi kalau orang buat maksiat pun bukan dia yang buat maksiat lah. Itu yang saya faham, cuba fahamkan lah. Lepas tu saya fikir, takkanlah saya nak fikir macam tu, tak husnuzon langsung. Betul. Saya boleh cakap saya tak berilmu sangat. So saya pun tak berani nak mengiyakan atau menidakkan. Saya sangat takut sebab tu saya menggigil lepas balik daripada jumpa macam salah ke saya berusaha dan usaha saya itu Allah yang gerakkan saya untuk saya dapatkan apa yang itulah namanya doa. Setiap doa tu Allah dengar kan. So, dia nak hamba dia berdoa. So salah ke saya berusaha dan menidakkan 100%? Aduh. Cakap kamu masih wujud diri, itu bukan kamu. Kenapa kamu kata itu diri kamu? Kata kamu yang buat itu semua, kamu yang buat ni semua. Saya macam salah tu, minta maaf saya cakap macam tu. Dah betul dah. Itu masalah tu. Padahal kita dah betul ikut jalan. Itu ni disebut sebagai ajaran sesat. Ajaran sesat ni kita dah ikut jalan elok dah. Dia cuba untuk bagi kita ikut jalan yang lain. Itu disebut sebagai jalan yang sesat. Kita tak ada masalah, kita dah sebut tentang usaha kita dan sebagainya. Dan tidak ada orang yang pernah mempertikaikan isu tu. Tiba-tiba dia datang, dia nak pertikaikan isu berkenaan. Dalam keadaan kita pun tak faham apa benda yang dia nak pertikai tu. Saya ingat Dr. Mazhar dah sebut, dia kata, kalau nampak benda tu bodoh sangat memeningkan, tak boleh faham langsung, itu bukan agama. Agama ni adalah sesuatu yang kita boleh terima dengan akal sihat kita. Saya lagi untuk saya keluar daripada fahaman ini, bila Allah gerakkan saya untuk melihat video Ustaz Naudarus tu, the moment je saya buka YouTube video tu, saya terus tertanya, kenapa Ustaz Naudarus nak berdebat dengan Sihab ni? Saya pun macam terfikir, saya rasa Ustaz Naudarus ada matlamat dan goals dia. Sebab macam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan jangan berdebat dengan 10 orang kalau tak ada ilmu macam sia-sia kan. So saya rasa macam mesti ada sebab sebenarnya. Sebab satu adalah exposure kepada orang, biar orang nampak sebenarnya Sihab ni apa dia
Dan daripada the whole video tu saya tengok sampai habis almost 2 jam, I see nothing selain daripada emosi yang disampaikan dekat sihat ni. Sebab bagi saya orang yang betul-betul berilmu adalah orang yang beradab, ada adab, dan dia tak Yalah, sambil sembang sambil makan lagi. yang orang boleh ikut. Mungkin dia sendiri mengakui yang macam jangan ikut apa yang dia cakap benda tu, which is bagus. Ini fahaman dia. So that's why saya cakap benda ni mungkin bukan ajaran, adalah fahaman. So bagi sesiapa yang boleh mencapai secara sihat ni faham, which is macam logik akal, sangat bahaya. Sangat, sebab macam common sense, logik akal tu sangat bahaya untuk kita punya platform yang terlalu terdedah dengan social media ni, sebab orang akan tertrigger benda tu. Saya ingat dia So, buat bila- banyak falasi di dalam isu falasi, logical falasi dan istilahnya. Logical falasi, dan logical falasi ni kalau kita tak perasan kita akan terikut-ikut, dan itulah yang dilakukan oleh kumpulan ajaran-ajaran sesat termasuk Sihak. Digunakan logical secara logiknya, contoh macam tu, padahal itu bukan logik, itu logical fallacy. Kat situ dia ada red herring, dia ada isu apa dia, strawman fallacy, banyak benda yang wujud di dalam falasi-falasi yang wujud di dalam ajaran Sihak. itu sahaja Ustaz, saya Terima kasih banyak berkongsi. akhi. Terima kasih banyak kerana berkongsi. Semoga Allah Taala mudahkan urusan sahabat, dan doakan kami juga semoga diberikan keteguhan di dalam akidah, insya-Allah. Saya doakan muslimat semua dilindungi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan redha Allah. Dan sebelum decide, saya nak bagi awareness sebelum decide, untuk just in case lah tiba-tiba datang, tiba-tiba terpanggil, macam ada something rare yang tiba-tiba mengetuk pintu hati yang macam ini something new yang tak pernah dengar selama ini, which is of you punya basic dalam agama, macam boleh nak try pergi tanya, but don't go too far. Always macam, you know, tauhid kena kuat, iman kena kuat, boleh pergi dengar tapi tahu untuk balance it out lah. Bagi saya, itu benda tu sangat penting, sebab once, saya tak tahu nak cakap apa, sebab sangat takut, saya risau sebab benda ni dah berleluasa dan orang underground. So, and then bila remaja pula yang, sebab remaja orang very hype, very macam senang tu, pemahaman tu lagi senang. So bila dibawa ke remaja bawa ke rumah dan tarik orang tua, kita risau benda tu berlaku dekat komuniti, dekat agama kita kan. So kepada semua, jaga diri, jaga iman, jaga hati. Semoga Allah lindungi kita, insyaAllah. Allahumma amin. Allahumma amin. Terima kasih akhi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang call hari ni. Ada beberapa orang yang call hari ni juga berkongsi tentang hakikat yang berlaku di dalam ajaran Sihak yang mereka pernah masuk, yang cuba masuk, yang hampir-hampir terjebak untuk masuk, akhirnya Allah Ta'ala selamatkan. Alhamdulillah, dan kita doakan jugalah semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita daripada ajaran-ajaran menyeleweng seperti mana yang tersebar hari ini, iaitu ajaran Sihak. Dan selepas ini mungkin akan ada lagi ajaran-ajaran daripada orang-orang lain, yang mana ajaran-ajaran sesat ini tidak akan berhenti mengajak orang kepada kesesatan. Oleh sebab itu, kita disuruh untuk kembali kepada kebenaran. Dalam banyak ajaran sesat ini, mereka masuk di dalam isu-isu tarikat. Sedangkan anda kena tahu, tok lebay paling tinggi bab tarikat ialah Syekh Taifah, apa nama dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, dia meninggal tahun 200 lebih. Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, dia sebut, dia kata, madhhabuna hadha muqayyadun bil Qur'ani was sunnah, bil kitab was sunnah. Wa man lam yahfazul Qur'an wa lam yaktubul hadis wala nuqtada fi hadzal amr. Dia kata mazhab kita ini, tarikat yang kita pilih ialah bersangkut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sesiapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadis, mereka ini tidak diikuti di dalam ilmu kita, iaitu di dalam tarikat kita. Oleh sebab tu, kita kena pegang yang ni sungguh. Kalau kita kata nak pergi ke arah tarikat untuk memberikan penyucian jiwa, pastikan ia berpegang kepada Al-Quran dan sebab tu di dalam Al-Asy'ariyah menyatakan bahawa salah satu daripada kelompok Ahlussunnah ialah ahli tasawuf wal irsyad al-mundabitin bil Quran was sunnah, iaitu orang-orang daripada ahli tasawuf wal irsyad yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Kita nak kata orang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ni cukup penting. Kalau tidak, orang akan terheret jauh.
menggunakan falsafah tanpa terikat dengan Quran dan Sunnah. Ini kaedah Mu'tazilah yang mana ditentang oleh Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah menyatakan bahawa akal kita ini bergerak seiring dengan kefahaman Al-Quran dan Sunnah, bergerak dengan nas. Sekiranya ada perkara yang bercanggah dengan akal, nas yang bercanggah dengan akal, maka nas didahulukan. Al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu. Yang baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh agama, yang buruk itu adalah apa yang dianggap buruk oleh agama. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, terima kasih banyak kerana menonton pada malam ni. Alhamdulillah cukup ramai juga kita pada malam ini menonton. Moga-moga kita semua dapat ambil manfaat daripada sembang-sembang kita malam ni. Dah 12.20, saya nak kena berhenti. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, insya-Allah. Moga-moga ada kesempatan lagi pada hari esok buat live lagi dan kita bincang perkara-perkara yang bermanfaat kepada umat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Kita tutup majlis kita dengan hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.